Kecuali ada satu lagi, orang yang banyak sedawa. Ada setengah orang tu dia angin kuat. Jadi orang ni pun tidak makruh kalau dia tutup. Sebabnya dia dah jenis sedawa kuat, makan bawang pula belum nak pergi masjid ni, pening kepala dah. Saya bimbang juga. Karena itulah cantiklah kalau kita nak salat tarawih nanti, jangan makan banyak sangat benda-benda yang guna bau-bau yang boleh menyesatkan nafas kawan-kawan ni. Nak habis 20 rakaat tu, puas pindah tempat kita dah. Berlaku tak berlaku? Jadi tolong buat benda-benda yang tak mengguna. Ini muslimat kita dah tahulah apa bahannya. Menu untuk buka puasa. Kena ajar juga ahli-ahli chef-chef dalam TV mana tu, cakap guna menu yang tak bau kuat. Kita pengalaman dah kena lagu ni sakit kepala kita. Jadi hadis menguat tu tanda riwayat Imam Muslim. Hadis tentang menguat tu riwayat Imam Muslim. Dan setengah daripadanya menyingkat rambutnya. Duduk main rambut atau kainnya. Tengah duduk solat duduk betul. Macam ni orang duduk betul dengan baju lah, betul dengan ni. Kerana larangan hadis ini dalam hadis Ibnu Abbas dalam Bukhari dan Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa thawban wala sya'ran. Nabi kita larang daripada duduk main baju ataupun main rambut. Dan dimaafkan bagi orang perempuan tiada mengapa ia salat dengan sanggulnya atau dengan jali rambutnya. Tak payah buka sanggul. Jangan tinggi-tinggilah, tinggi macam bonggo unta tu larangan lain pula kan. Kerana kesukaran di atas membukakan sanggul. Tak payah, boleh pakai terus ya. Hari ni lagi tak ada sanggul lah orang perempuan. Semua rambut pendek-pendek berlaku dah. Saya pelik juga saya tengok. Orang Islam rambut pendek. Orang bukan Islam rambut panjang pula. Apa benda ni? Dan setengah daripadanya makruh ia berludah di tengah sembahyang di hadapannya atau di kanan. Jadi Nabi kita larang daripada kita ludah ke depan atau kanan. Kalau nak ludah ke kiri. Hanya apabila hendak berludah sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Dalam kitab ni Syekh kita ni rahimahullah peka dengan keadaan. Dia kata apa? Ini jika bukan masjid. Kalau solat di tengah padang pasir. Kita pergi buat perkelahan apa-apa di tepi laut, di sungai, kita salat atas tanah. Boleh kita ludah kat bawah. Gitu. Kalau nak ludah. Adapun jika dalam masjid, iaitu haram. Kerana disebut dalam masjid, disebut dalam hadis, berludah dalam masjid itu khati'ah. Berludah dalam masjid itu khati'ah, kesalahan dan kafarahnya. Apa makna kafarah? Dendanya iaitulah ditanam. Dia kena tanam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-buzaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Jadi tanamnya itu kafarah dia. Mana kafarahnya? Kesalahan dia. Baiklah. Selesai kita masalah ni. Setengah kitab dia tak sebut. Dia kata sunat boleh kita berludah sebelah kiri atau bawah kaki. Jadi dalam kitab ni sudah sebut. Dalam masjid haram. Saya kata kalau atas kapek lagi 2 kali haram. Kalau semua orang ludah atas kapek, pengang kita nanti. Masuk-masuk apa bangun kat sini ya. Jadi ingat, jangan baca hadis secara orang panggil memahami secara literalis apa orang panggil. Faham tak tahu apa ni suasana. Baca hadis ni, kena ludah belah kiri, ludah kita atas masjid, jangan. Kalau dalam keadaan sekarang, konteks sekarang, realiti semasa, macam mana nak buat kalau kita ni kebetulannya sesemua apa benda yang menyebabkan keluar air, sakit tekak ke? Apa penyelesaiannya nak buat? Kita kena sediakan tisu banyak dalam poket. Tisu bawah. Jadi kalau nak ludah juga ludah atas tisu kita. Kemudian letaklah mana-mana tempat yang sesuai dengan dia. Jangan ludah tak terpasal. Ini bahaya. Dan setengah daripadanya bertelekan. Apa makna bertelekan? Bercekak pinggang. Tak tangan di pinggang. Kerana ditegah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tegah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Hadis Abu Hurairah ni dalam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada bercekak pinggang dalam solat. Dan kerana menyerupai dengan orang yang takabur,
Ya Allah, orang takabur, orang cekap pinggang. Dan syaitan. Dan demikian lagi ahli neraka, apabila mengambil kesenangan dikerjakan demikian. Ingat ni, orang suka bercakap pinggang ni, kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, kanat takrahu an yaj'al yadahu fi khasiratihi wa taqul innal yahuda taf'alu. Aisyah kata ini perbuatan orang Yahudi. Ini kadang-kadang saya pun bimbang juga tengok orang Islam suka cakap pinggang. Jangan tu main-main apa ni, senaman tu senaman cerita lain, bukan nak cakap pinggang kerana sombong. Jadi cakap pinggang ni macam perbuatan orang kafir, menunjukkan kepada kesombongan. Ada setengah orang ni kalau ceramah cakap pinggang. Dah lah cakap pinggang, waktu nak minum air pegang tangan kiri pula. Allahu akbar, 2 kali mungkar dia buat depan orang. Penceramah. Kadang-kadang kita tak perasan. Istilah orang moden hari ni, terlepas pandang. Bahasa. Dia bahasa ni sebenarnya banyak penggunaan bahasa ni perlu kita betulkan. Ada benda yang kita tak boleh kata tapi makna betul. Contohnya kita tak boleh kata orang tu jahil. Oh, awak ni jahil lah. Kena kata mungkin saudara tak faham. Tak faham tu makna jahil juga kalau kira tak. Jadi penggunaan bahasa hari ni, zaman kita hari ni agak longgar dari sudut penggunaan bahasa. Baik. Mana lagi kita? Dan setengah daripadanya merendahkan kepalanya daripada belakangnya ketika rukuk. Ni banyak ni. Rukuk, ingat, kita kena macam sama begini, 90 darjah rukuk. Dan kalau boleh belakang, tulang belakang ni kita betulkan dia, baru dia jadi sama gitu. Kalau belakang tu bengkok, dia jadi macam belakang kura-kura. Kenapa belakang kura-kura? Tinggi je lah, tak boleh. Naknya sama. Ahli terapi solat pun kata kalau sama ini dia jadi macam terapi kita punya tarik habis orang-orang tu. Cantik. Ini perbuatan makruh, merendahkan kepala daripada belakangnya ketika rukuk. Dan setengah daripadanya sembahyang ketika nak berhadas. Aku lepas salat lah, aku nak pergi buang air, sayang dengan wuduk. Ni ramai kita dengar, sayang dengan wuduk ni. Kalau yang perempuan ni pula, malah lah nak buka stocking lagi, nak buka telekung lagi panjang. Apa jadi? Sah sembahyang dia bukan tak sah, tapi makruh. Sama ada hendak buang air kecil atau air besar atau angin, maka sunat ia selesaikan daripadanya, kemudian baru dia salat. Selama belum picik itu maknanya belum sempit waktu, luput waktu. Jadi kalau waktu dah nak habis, dah tengok dah pukul 7 dah, maghrib 7:10 minit. Alah, kalau nak pergi ambil wuduk mungkin terlepas. Kita tahanlah apa yang ada itu setakat mana yang mampu. Kalau boleh beritahu ke imam awal-awal sikit, express Kalau tidak, berat kita nanti dah. Jadi kalau kita tahan macam ni, kalau imam baca panjang macam mana? Marah kita dengan imam, sakit hati pula dia. Imam macam tahu-tahu juga. Sebab itulah anda ingat di antara fiqhul imam, fiqh imam kena ada fiqh juga. Pasal itulah Nabi kita larang salat lebih daripada hak yang sepatutnya. Contohnya Nabi kita kata, aku nak panjangkan salat hari ni, bila aku dengar ada budak menangis, aku pendekkan salat. Itu di antara fiqhul imam. Sama juga kalau kita jadi imam, orang jemput ustaz mari jauh-jauh nak kuliah kat masjid gitu, kuliah maghrib ke kuliah subuh ke, janganlah zikir itu panjang sangat. Baca yang Nabi baca cukup, memadai dah. Ini tidak, kadang-kadang tu setengah jam zikir saja. Lepas tu ustaz kata berapa minit aku dapat. Itu pun satu masalah tu, dia panggil fiqhul imamah juga. Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ia ingin kepadanya. Baca perabi ayat ni. Ada setengah orang ni, ustaz, dah ni makanan ada dah ni, tapi kita bukanlah lapar sangat, kita solat dulu. Kalau tidak luput jemaah. Tapi kalau kita ni terlalu ingin lapar sangat, yang menyebabkan dalam solat apa kita duk fikir tadi, aku tengok pohon ada satu je, dapat dengan siapa lepas ni, hilang rakaat macam ni dah. Ketika itu makan dululah, barulah kita pergi solat, kerana dia terlupa. Pasal tu lah kalau kita jemput orang buka puasa, kalau boleh jangan buka menu tu, tudung dulu, beri dia apa ni, tamar, air, lepas tu lepas salat baru kita makan. Baru hati. Hari ni dak ni jemput orang buka puasa, makan terus lalu.
perut yang kosong dah 10 jam lebih dah, 12 jam dah. Dia kata macam tsunami serang masuk dalam perut ni. Pening kepala kawan tu dah. Kita sunnah yang Nabi kita ajar ni cantik. InsyaAllah tentang Ramadan ini kita akan dalam sesi yang akhir nanti kita akan buat satu wacana khas tentang bagaimana persiapan menghadapi Ramadan di akhir dalam bulan depan insyaAllah. Mana lagi? Dan kerana disebut dalam hadis Nabi kata apa? La salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Hadis dalam Muslim daripada Aisyah, Nabi kata jangan salat di hadapan makanan dan juga jangan salat ketika dia menahan nak buang air. Pergi sesat. Dan setengah daripadanya salat di hammam. Tanda kat situ. Hammam di sini makna bilik mandi. Hari ni orang ramai orang belajar kelas bahasa Arab. Hammam makna apa? Toilet, tandas. Maya dalam tandas bukan makruh, haram. Hammam di sini tempat mandi. Sauna orang panggil sauna ke apa? Sauna tu tempat mandi air panas, air wak. Dulu hammam masyhur dalam kitab-kitab fiqh lama. Kalau sebut hammam tu maksudnya tempat mandi. Jangan terjemah dengan tandas. Cuma zaman sekarang ni tak tahulah macam mana, celaru bahasa diguna sekali. Lah, hammam di sini tak boleh di situ kerana apa? Makruh di hadapan makanan, di hammam tempat mandi dan tempat jurang bukit. Jangan solat tengah jurang bukit, takut jatuh. Dan di tengah jalan. Jalan pun jalan kecil ya. Jalan kat masjid di tengah orang nak lalu boleh. Tapi kalau jalan raya bukan makruh, haram. Mati syahid kat situ. Dilanggar oleh orang. Ini masalah. Jadi kita kena jelas lah. Di tengah jalan maksudnya tengah orang duduk jalan. Perjalanan orang. Jadi kita pergi salat itu ganggu tak ganggu? Ganggu banyak itu. Sama juga kalau kita pergi masjid. Datang lambat. Parking kereta belakang kereta orang. Maya sunat pula banyak dalam masjid. Ini pun satu penyakit. Kena peka sungguh. Kalau ingat, kalau kita parking di belakang kereta orang, lepas mayang jemaah terus keluar, ambil kereta kita letak di parking yang sepatutnya. Sama ada nak masuk semayang sunat balik ataupun nak saya sunat dekat rumah, itu lebih baik. Tapi kalau kita beribadat dalam masjid khusyuk pula tu, orang kat depan duk baca hong kat belakang, tak tahulah makruh ke haram. Nak kata haram ke kesian pula orang nak semayang dan tidak. Tapi kalau makruh sah. Sebab kita menghalang laluan orang. Orang ni ada hal, ada mustahak dia. Boleh jadi isteri sakit perut. Dia kata isteri sakit mana mari masjid? Ada. Saya tengah forum dengan seorang ustaz. Ustaz ni asyik duk tengok ke telefon dia. Tak apa benda dia ni. Sibuk sangat ke? Habis je forum, dia terus salam. Assalamualaikum ustaz. Saya SMS. Isteri saya memang sudah cukup. Duk tunggu dalam kereta. Rupanya dia bawa mari sekali. Tunggu, kalau tinggal di rumah nak balik ambil lah jauh. Dia bawa sekali dalam kereta dia. Kalau emergency apa-apa dia tinggal pentas ni terus pergi hospital. Jangan main-main. Ini suami yang cukup peka dalam keadaan ini dah. Allahu Akbar. Nak jumpa macam ni suami yang soleh macam ni, hebat sungguh. Banyak suami di Malaysia ni saya tengok semua pakai import belaka. Isteri ni masih 9 bulan, hantar balik kampung dah. Dia relax kat sini. Ini bincang hal lain pula. Dan di tempat buang tahi. Mana tempat orang buang benda dan tempat menyembah berhala. Jadi kalau kita pergi tempat gereja, tempat-tempat penyembahan itu makruh kita. Boleh solat, tapi jangan hadap ke arah tok pekong itulah. Nanti nampak kita sujud dia pula, jangan. Dan setengah daripadanya sembahyang di tempat perhimpunan unta. Ini semua ni ada hadis-hadis belaka ni. Sebab apa? Kerana Nabi kita larang solat di marabidul al-ibil ni, tempat duduk unta ni, kerana unta ni jenis binatang yang suka duduk tempat dia. Manakala dia suka parking sini, kita duduk solat itu dia akan duduk atas situ. Ini. Itu dia panggil unta, dia punya perangai macam tu. Tapi Nabi kata kalau solat di kandang kambing lain cerita, sebab kalau kambing duduk pun dia lari kita dah, bukan kita lari kambing. Dan di penjeratan kandang, sama ada dibongkarnya atau tidak. Jangan semaya dalam kandang kerana banyak benda-benda kat situ. Tetapi jika dibongkar, mesti kita kena lapik. Kena lapik, letak tikar ke apa benda. Dan jika tiada, maka tiada sah sembahyangnya. Ini ada perbincangan panjang sikit. Sebab dalam fiqh kita, najis hayawan ini dikira najis. Ada setengah masalah ini, hayawan makulil laham, hayawan yang dimakan dagingnya seperti unta, lembu, dikira tidak najis.
satu tesis yang ana tulis dalam bab ini, Fiqh Abu Sa'id Istakhri menyebut tentang hayawan ma'kulil laham, hayawan yang dimakan daging dia, najis dia tidak jadi masalah. Tahi dia ke air kencing dia. Karena itulah Nabi kita benarkan Quraniyin, sahabat-sahabat yang mari itu yang sakit perut, Nabi kita suruh dia pergi minum air kencing unta. Jangan pula ada orang pergi Mekah ni buat pekeh pula pergi minum air kencing unta, jangan. Bukan sunnah, itu buat ubat aja. Kita ni kalau buat sunnah makan minum ni semangat sungguh dah. Sunnah hak lain saya ajar suruh baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, 4 kalimah ni baca tak baca dah? Alhamdulillah. Inilah ni antara murid yang setia ni. Kalau macam ni semangat sungguh nak mengajar. Sebab saya buat syarat dah tu. Selagi tak kena ni, tak ingat, saya tak akan berhenti ceramah. Jemaah kata ingat semua dah ustaz. Siapa tak ingat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar? Ingat, cuma tak teringat nak baca. Itu yang jadi masalah kita. Duduk di lain tempat. Ingat dah zikir tu, nak baca dia tak teringat. Dan demikian lagi makruh sembahyang pada kanisah. Apa makna kanisah? Tempat ibadat orang Yahudi. Itu makna kanisah. Dan biya'ah, letak baris. Biya'ah, iaitulah tempat ibadat Nasara. Kalau kita panggil gereja belaka, gereja Yahudi, gereja Nasara. Atau berdib hok makna kuih sami. Maka sekaliannya itu makruh sembahyang padanya. Ini asal hukum. Kita tengok jadi masalah kita ini entah macam mana. Dalam hukum boleh kita pergi, bukan sekat boleh sembahyang dalam gereja. Kita ini kalau kita masuk gereja, orang timbul, apa ustaz masuk gereja? Sama juga kita tak benar orang kafir masuk masjid. Orang kafir kalau masuk masjid tempat kita ni, bising satu dunia. Macam mana benar kalau orang kafir masuk masjid? Ingat, larangan la yadkhulul masjidil haram ba'da 'amihim hadza itu telah dikhususkan oleh para ulama. Masjidil Haram di sini iaitulah masjid haram. Tanah haram Mekah yang tak boleh masuk. Kalau setakat masjid kampung kita ni tak ada masalah. Orang kafir nak mari, dia nak dengar kita ceramah, biar dia dengar. Dia kata ustaz boleh ceramah. Saya kadang-kadang ceramah depan orang bukan Islam. Adalah benda-benda yang kita tak nak kata sukar, nak kata dia ni masuk neraka, tapi gunalah bahasa sikit dah. Orang ni bahasa-bahasa yang tidak menakutkan, takut dia tak nak dengar pula ceramah kita. Habislah kita dalam bab makruh dalam solat ini banyak lagi. Yang saya nak tambah ada satu makruh lagi, iaitulah tentang solat seorang diri di belakang saf. Ni ramai juga masyarakat kita gini, bila masuk dalam masjid, dia pergi seorang kat tepi tiang, seorang dia, tak masuk dalam saf orang lain. Maka apa jadi? Di sini kata Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam sunan dia kata hadis Nabi kita tengok seorang laki-laki sembahyang di belakang saf, seorang dia. Fa amarahu an yu'ida salat. Nabi suruh orang tu ulang balik salat. Ini hadis dalam Tirmizi dan juga dalam Abi Daud daripada Wabisah bin Ba'bad. Kata Imam Tirmizi menghuraikan hadis, dia kata wa qad kariha qaumun min ahli ilmi, ramai di kalangan ahli ilmu melarang. Kariha makna sini dengan makna melarang daripada solat seorang diri di belakang saf. Bahkan mereka mengatakan orang seorang diri ini solat jemaah lah ni. Kalau solat seorang dia belakang saf, belakang tiang, ikut dia. Ini kata siapa dia? Kata Imam Ahmad dan Ishaq. Ada ulama lain mengatakan sah, tapi peringkat dia makruh. Iaitulah dalam mazhab Sufyan Tsauri, Ibn Mubarak, Imam Syafi'i kata gitu. Allahu Akbar. Jadi yang kita nak sini, perbuatan ini tidak baik. Kalau kita mari seorang, kita mesti tegak masuk, rapatkan saf yang ada tu. Saya tengok saf di Malaysia ni, insya-Allah peluang nak masuk kalau saya kat seorang memang muatlah seorang dah. Tapi kalau di Arab jangan, tak muat. Tak tahu macam mana masyarakat nak bagi kepahaman. Saya pun rasa penat. Kalau kita nak masuk minta izin, buka lalu sayap. Sayap tutup, tapi orang nak masuk, buka sayap. Sepatutnya fafsahu yafsahillahu lakum, buka bagi peluang. Kawan kita ada kecemasan kat belakang tu seorang dia, kita buka lorong biar dia masuk. Jadi solat di belakang saf ini di antara perkara yang makruh.
Dan salat di antara dua tiang. Ini pun satu juga penyakit. Masjid-masjidnya banyak tiang, jangan buat saf di celah tiang. Buat saf lepas pada tiang baru kita buat saf. Yang anda tengok ada setengah imam tu dia tidak peka sangat. Dia buat saf depan tu boleh, tapi dia tarik sejadah mari ke tengah. Yang menyebabkan saf yang belakang dia tu duduk di tengah tiang. Itu makruh, di antara perbuatan yang makruh. Jadi kita tak nak panjang dalam kitab kita ni, kerana kita nak pergi lebih jauh daripada ini lagi, insya-Allah. Kita berpindah kepada tajuk yang baru, iaitu zikir selepas salat. Fadal. Zikir lepas salat. Adapun sunnah yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang, maka adalah Nabi SAW apabila selesai daripada sembahyang menyapu dengan tangannya di atas kepalanya dan dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma adhhab anni hamma wal hazan. Kemudian membaca daripada sembahyang subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Dan dibaca kemudian daripadanya astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata wassalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan dibaca pula ayat kursi dan ayat syahidallah hingga akhirnya, dan mengucap subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Kemudian dibacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian dibacanya doa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa 'ala Baik, kita berpindah kepada bacaan selepas salat. Lepas salat apa yang kita nak baca? Tengok dalam kitab kita ni kata, maka apabila selepas daripada salat, selesai daripada sembahyang, menyapu, Nabi kita menyapu dengan tangannya di atas kepalanya dan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwar rahmanir rahim, Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. Tanda di sini, hadis ini dibahas panjang oleh para ulama. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Kata di Al-Haythami, kata rawahul Tabarani wal Bazzar dengan sanadnya yang lemah. Bahkan setengah ulama mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Imam Nawawi bawa juga kitab ini dalam kitabnya Al-Azkar Nawawi, dan telah dihukum dalam Nata'ijul Afkar mengatakan hadis ini dhaif. Jadi kerana itulah bagi anaklah untuk mengharmonikan keadaan. Jadi ada orang yang nak berpegang dengan apa yang dia belajar tentang sapu muka lepas salat, kerana dia baca dalam kitab-kitab. Ada yang mengatakan oleh kerana hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah, ataupun dhaif lemah, jadi kita tak nak beramal. Maka kita terbukalah dalam masalah ini. Kalau orang tak sapu, biarkan, jangan duduk letak label macam-macam. Oh, dia ni apa benda tak sapu, tak. Kalau dia nak sapu kerana nak beramal dengan hadis ini, kerana masalah beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal ini bukan dibahaskan oleh ulama-ulama yang kecil-kecil. Ulama yang besar-besar pun sudah bahas. Imam Nawawi contohnya dalam kitab Al-Azkar Nawawi, dia kata apa? Qala al-ulama min al-muhaddisin wal fuqaha. Ulama-ulama di kalangan ulama hadis dan ahli fiqh dan lainnya, yajuz wa yustahabu bil amal fil fadail wat targhib bil hadis ad-dhaif ma lam yakun mawdu'an.
Jadi Imam Nawawi kemudian dia bawa beberapa syarat lagi, jangan terlalu lemah, yang terlalu berat, jangan sandarkan perbuatan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh simpulkan dalam masalah ini, masalah yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Cuma yang anak nak harmonikan suasana ini, kita yang duk amal daripada muda sampai tua ni, kalau orang tak buat, jangan duduk pandang serong. Kenapa? Kenapa kamu tak sapu muka? Minta maaf, sebab saya belajar ada ulama mengatakan hadis ini dhaifun jiddan. Kalau dhaifun jiddan, dalam kaedah ulama mengatakan syarat nak beramal dengan hadis ini, hadis-hadis dhaif, jangan dia sampai maudhu ataupun terlalu lemah. Jadi kalau dhaifun jiddan terlalu lemah. Ada setengah kata tidaklah sampai jiddan tapi dhaif. Jadi khilaf dalam masalah itu panjang, maka kita berlapang dalam masalah itu. Orang tak buat, tak payah buat. Dan kita rasa aku pun tak nak buat juga sebab hadisnya lemah, selesai masalah. Benda ni sudah salat sesat dah. Sesat di mana? Dengan bagi salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi duk kelahi pula dalam masalah, nak sapu tangan tak sapu tangan. Jadi ramai di kalangan ustaz-ustaz kita kata, oleh kerana dia ni lemah, tak payahlah kita sapu muka, kerana kesubutan hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Wallahu a'lam. Kemudian dibaca selepas daripada salat subuh dan maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dalam kurungan ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 10 kali ni kita baca bila? Selepas subuh dan selepas maghrib. Tanda di situ hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Dalam takhrij kepada Musnad Imam Ahmad, Syekh Ar-Nawawi mengatakan hasan li ghairihi hadis ini. Dan ada lagi tambahan di situ. Yang saya nak tambah di sini daripada Imam At-Tirmizi juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang baca selepas salat subuh 10 kali doa ini, wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam, sebelum dia ubah kaki. Tanda itu bacaan ini selepas subuh sebelum ubah kaki. Mana kita duduk tahiyat akhir, kekalkan di situ. Jangan pergi cari tiang, pergi cari kawan, duduk situ. Kemudian dia baca doa ni sampai kepada akhirnya, la ilaha illallah wa syarikalah, sampai ala kulli syai'in qadir. Apa pahala dia dapat? Kutibat lahu asyru hasanat, ditulis baginya 10 kebajikan, dihapus daripadanya 10 kejahatan, diangkatkan 10 darjat. Wa kana yaumahu zalika kullahu fi hirzin min kulli makruh wa hurisa minasyaitan. Mana pada hari itu dia dijaga daripada benda yang tak baik dan dikawal daripada syaitan. Jadi kita syaitan tak payah cari tangkap azimat. Ni azimat kita. Baca lepas mai subuh 10 kali yang ni. Hadis ini kata di Imam At-Tirmizi mengatakan hadisun hasan gharibun sahih. Dalam kitab lain mengatakan hasan li ghairihi. Jadi itu di antara. Adalah riwayat lain pula daripada riwayat yang lain mengatakan isra ala isril maghrib, lepas maghrib pun sama juga. Tulis selesai itu. Kemudian dibaca astaghfirullahal azim. Jadi riwayat yang sabitnya sebagaimana Imam Nawawi bawa riwayat ini dalam kitab Azkar. Jadi saya nak kembalikan kita ni kepada Imam Nawawi. Minta maaf lah sebab saya tengok dalam pemerhatian anak, dalam kita menyelidiki fiqh mazhab Syafi'i ini, setakat Imam Nawawi dalam kitab Minhaj dan disyarah oleh ulama-ulama fiqh Syafi'i dalam kitab Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, fiqh Syafi'i, semuanya format dia punya zikir lepas salat macam ni. Mula-mula kita bagi salam, astaghfirullah, 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 3 kali istighfar. Kemudian barulah kita kata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Semuanya 3. Istighfar 3 kali, astaghfirullah, dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalal wal ikram. Tanda situ hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Thauban. Ada pun tambahan fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata rabbana bisalam, tu ambil di mana? Ini ambil daripada Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Dia kata makhul, kata
tidak angkat pada sahabat. Tabi'in kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk Mekah, bila Nabi kita masuk Mekah, dia tengok Kaabah, Nabi kita angkat tangan, bertakbir dan baca doa. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma zid hadzal bait syarif. Jadi itu dia kata. Dan Imam Ibn Hajar dalam Talkhisul Habib juga bawa kata Sayyidina Umar bila tengok Kaabah dia baca ni. Jadi kita balik kepada asal riwayat Muslim, iaitulah bacaannya 3 saja. Istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 terus kepada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Balik kepada riwayat yang sahih. Itu satu. Kemudian dibaca ayat kursi. Ayat kursi baca lepas salat, ambil daripada riwayat Ibnu Sunni dan juga dalam Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani daripada Abi Umamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa baca ayat kursi selepas salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Lebih tak lebih bacaan ni? Lebihlah, sebabnya orang tak mati tak boleh masuk syurga. Kita tunggu mati. Jadi naknya selepas salat fardu kita baca zikir ini. Zikir mana? Ayat kursi kena baca. Fatihah tak ada sini. Tapi saya pun jadi rasa hairan. Kenapa imam-imam kita lepas salat Al-Fatihah, tak ada dalam kitab Jawi ni, tak sebut baca Fatihah selepas salat. Yang dia sebut ayat kursi dan 3 qul ada. Jadi saya haraplah kepada Al-Afadil, imam-imam, kembalikan kepada susunan yang dibuat oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Azkarun Nawawi pun memadai. Imam Nawawi tak sebut dalam hadis ini baca Fatihah. Sebab Fatihah kita dah baca dalam solat. Dalam solat fardu tak, sebelum solat qabliyah kita dah baca, dalam fardu 4 rakaat dan 4 kali Fatihah. Jadi lepas salat ni baca ayat kursi, bukan baca Fatihah. Tukarlah format itu. Dan ayat syahidallah hingga ke akhirnya. Tanda situ syahidallah hingga ke akhirnya ini disebut di mana? Disebut riwayat ini, inna fatihatal kitab wa ayatul kursi wal ayataini min Ali Imran, syahidallah sampai ke akhirnya itu. Kemudian qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha hunna musyaffi'at. Jadi semua ini memberi syafaat kepada orang yang membacanya dari segi hadisnya. Tapi hadis ini dia kata apa ni? Ada ulama mengatakan maudhu'. Hadis ini tidak sabit daripada Nabi SAW. Bahkan ada yang dalam kitab Silsilah Dhaifah mengatakan hadis ini maudhu'. Payah. Dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Iraqi dia kata apa? Wa fi Al-Harith bin Umair, kata di Ibn Hibban dalam Dha'afah, qala maudhu' la asla lahu. Jadi ramai ulama-ulama penilai hadis mengatakan bacaan itu maudhu' yang tidak ada asal. Itu dari sudut hadis. Kemudian kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian di akhir dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang ada di sini, dalam kitab Muslim, Imam Nawawi bawa dalam kitab Al-Azkar, tidak ada perkataan yuhyi wa yumiit. Yang dia adanya la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit itu riwayat itu kena letak di mana? Letak di zikir lepas salat tadi. Yang 10 kali tadi. Apa kelebihannya? Tengok kelebihannya, Nabi kata apa? Riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata siapa dia baca zikir ni 33 ni, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Berapa banyak dah kita tertinggal? Banyak dah. Sebab lepas salat tak baca. Jadi saya nak berdikari lepas ni, jangan duk tak baca.
Kemudian baca Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Jadi hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Mughirah bin Syu'bah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam selepas salat dia kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait sampai ke akhir. Itu bacaan dia. Ya mana? Subhanallah 33 kali. 33 kali. Tulis 33. Silap cetak. Dalam hadis ni jelas, dalam hadis riwayat Muslim salasan wa salasin, 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar dalam kitab kita ni 34 kali. Ada riwayat Muslim ini 33 kali dan ada riwayat 34. Riwayat 33 kali diakhiri dengan yang ke-100-nya la ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhir. Riwayat yang 34 dia berhenti setakat itu dulu. Riwayat Muslim dalam Ka'ab bin Ujrah wa arba'an wa thalathina takbiratan, dia tidak lengkap lagi, tak ada lagi la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi siapa baca 34 berhenti setakat itu. Siapa 33 Allahu Akbar 33 maka dia sudahkan dengan la ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhir. Ada riwayat lain 34 itu Nabi kita ajar kepada Fatimah waktu nak tidur. 33 34 Allahu Akbar. Itu ketika nak tidur. Kemudian baca doa ni. Doa yang panjang ni bolehlah baca sini. Kita jadikan doa ni bila doa untuk doa lah, bukan zikir lagi. Yang zikirnya kita bagi terus lagi. Kemudian dibacanya mu'awwizataini. Apa dia mu'awwizataini? Mu'awwizat itu apa? Qul huwallahu 3 qul tu lah. Ada riwayat mengatakan Uqbah bin Amir kata amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwizat. Yang Uqbah kata Rasulullah suruh saya baca mu'awwizat. Apa makna mu'awwizat? 3 qul. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dubura kulli salah, mengiringi selepas salat. Hadis ni riwayat Abu Dawud. Habis kita itu zikir lepas salat. Kemudian dibaca kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib. Ini zikir waktu pagi. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mana riwayat ini? Kata Nabi daripada riwayat Imam Ahmad, illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah. Siapa bacanya pada waktu pagi dan petang, orang ini akan mendapat keredaan Allah pada hari kiamat. Tengok. Hadis ini riwayat Ibn Sunni, Imam Ahmad, Ibn Sunni, Abu Daud dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam Takhrij al-Azkar. Kemudian kita baca pula Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? Dalam kitab kita ni kata 3 kali. Sebab ambil kepada hadis umum. Hadis umum tu 3 kali. Nabi kata dalam hadis Anas, siapa dia minta Allah Ta'ala 3 kali syurga, Allahumma inni as'alukal jannah, syurga akan jawab Allahumma adkhilni, ya Allah masukkan orang dalam syurga. Siapa dia minta berlindung dengan neraka 3 kali, Allah syurga neraka akan kata Allahumma ajirhu minan nar. Hadis ini riwayat oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i. Tapi dalam selepas salat ada makna lain. Dalam lepas salat dia suruh baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar, 7 kali selepas salat. Dalam hadis riwayat oleh Abu Daud, dia kata apa ni? Daripada Muslim bin Haris At-Taimi, siapa dia kata Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas salat maghrib, maka orang ini mendapat keampunannya. Cuma dalam riwayat Abu Daud sebelum dia bercakap dengan orang, sama dengan hadis 10 kali tadi juga. Dalam kitab setengah ulama menghadis mengatakan hadis ini dhaif. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar
Dia kata apa? Hadza hadisun hasan. Ibnu Hajar kata hasan. Ulama-ulama semasa ni dalam silsilah dhaif kata dhaif. Syekh Al-Arnawi dalam Imam Takhrij Musnad kata dhaif. Jadi wala macam mana pun ana masukkan zikir 7 kali ini dalam buku zikir lepas salat berdasarkan kepada Nataijul Afkar. Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini hasan. Jadi itu di antaranya 7 kali. Kemudian kita baca pula Allahumma inni as'alukal jannah dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Hadis ini hadis bacaan pada waktu petang. Waktu petang kita kena baca. Jadi dalam kitab kita ni dia apa ni? Dia campur kerana sesuai lah. Lepas salat tu subuh, lepas salat maghrib baca yang ni. Allahumma inni a'udzubika apa ni bismillahirrahmanirrahim a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni cantik. Nabi kata apa? Siapa dia baca 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini tidak akan memberi mudarat kepadanya binatang-binatang yang berbisa. Apa benda yang berbisa, skorpion ke apa, ular, kucing, kalau gigit dia tak jadi apa-apa. Kebal dia pada malam tu. Tapi dia punya cover insurans kita ni setakat malam tu. Esok baca lain pula, tak baca kena. Dia bersifat hari tu je. Satu cerita, waktu sahabat yang rawi hadis ni kena gigit. Orang kita tanya dia, betul ke hadis awak riwayat tu? Kenapa awak kena gigit? Dia kata aku tak baca malam tu. Hadis betul, aku dengar sungguh tapi aku tak baca. Yang menyebabkan dia kena. Jadi kita kena cover dia punya insurans bacaan ini setakat kita baca hari tu, baca pagi dia cover tengah hari. Dan Nabi kata siapa-siapa berhenti di mana-mana tempat, kita nak masuk rumah ke, masuk kedai ke, masuk hotel ke, masuk R&R ke, mana benda tempat nak berhenti, nak pergi duduk tepi sungai, tepi laut, kita baca ni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ini lam yadurruhu syai'un hatta yartahil. Lam yadur, tidak memberi mudarat pada dia sehingga dia tinggalkan tempat tu. Ingatlah, nak turun kereta baca dulu, nak masuk bilik baca dulu. Jadi kalau ada apa-apa kat situ, dia tidak akan beri mudarat pada dia. Jin ke syaitan ke tak payah duk tabik-tabik lah, atuk nak lalu ni tak payah tu. Baca doa ni selesai masalah. Dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali sama juga. Nabi kata apa? Siapa dia baca 3 kali ketika pagi, 3 kali lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Tidak akan kena bala sehingga petang. Jadi ulama mengatakan kalau baca petang dia tak kena sampai pagi. Kemudian kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia panggil apa ni? Sayyidul istighfar. Baca dah kita? Kena baca pagi, waktu petang. Nabi kata apa? Siapa dia baca tengah hari muqinan biha. Ini syarat dia. Syarat dianya nak suruh dalam keadaan dia yakin. Kalau baca dengan tak yakin tak jadi. Apa jadi? Mati pada hari itu, ataupun dia baca waktu petang mati pada malam itu, fahuwa min ahli jannah, maka dia ni ahli syurga. Baca betul-betul, jangan terlupa baca. Allahu Akbar. Jadi banyak lagi lah bacaan-bacaan yang sabit daripada Nabi. Saya syorkanlah. Dulu anda dah bagi dah kad zikir lepas salat, ingat dah? Itu di antara format ringkas yang saya buat kesimpulan daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi jangan kata ustaz ni ambil kat mana? Tak. Kitab Azkar Imam Nawawi dan juga lain-lain hadis yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca yang tu ringkas, mudah dan tidak menyusahkan. Boleh ingat lagi insya-Allah. Dan demikian lagi segianya diamalkan beberapa aurat ini kerana faedahnya yang amat besar. Dan mewajibkan dia mengamalkan dia husnul khatimah. Jadi saya tak berani nak kata lah sini. Sebab wirid-wirid ini diambil daripada orang-orang yang saleh. Cuma kita nak mengatakan wajib husnul khatimah itu tanpa mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sukarlah bagi kita. Makam kita ni. Syekh Daud rahimahullah, Allah Ta'ala beri kepada dia satu darjat yang lain. Mungkin dia berani kata, tapi sekali saya tak berani kata. Sebab tidak ada sadaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengatakan mewajibkan husnul khatimah.
Kalau kita kata mengharapkan, boleh. Iaitulah dibaca selepas pada waktu pagi, lepas daripada sembahyang subuh dan maghrib. Ini bacaan-bacaan yang ada. Cuba baca Ustaz. Dan demikian lagi sehingga yang diamalkan beberapa aurat ini kerana faedah yang besar dan mewajibkan yang mengamalkan dia husnul khatimah, iaitu dibaca pada pagi kemudian daripada sembahyang subuh dan maghrib. Subhanal daimil qaim, subhanal qaimid daim, subhanal hayyul qayyum, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallah, subhanal malikil qudus, subhana rabbil malaikati wa ruh. 3 kali. Dan demikian lagi Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj 3 kali. Demikian lagi istighfar al-arif al-amjad al-sayyid syarif Abdullah bin al-Arawi al-Haddad alaihi manallah alaihi minallahi tawali al-amdad. Setengah daripada yang mewajibkan husnul khatimah tatkala hendak mati dibaca ba'da maghrib 4 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Dan demikian lagi barang yang dinaqal daripada Arif al-Bakri berkata, ia barang siapa membaca akan salat ini di dalam umurnya, dan jikalau sekali-sekali pun dipelihara akan dia daripada api neraka, dan mewajibkan bagi husnul khatimah, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faedah setengah daripada perkara yang sudah mujarrad, barang yang disebut oleh Sayyidi Muhammad Ghawthullah pada kitabnya yang bernama Jauhar, bahawasanya barang siapa membaca pada hari Ashura 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, kemudian dibacanya akan doa ini kemudian daripada 7 kali, nescaya tiada mengenai mati pada demikian tahun itu, dan jika hampir ajalnya tiada diberi taufik dan membacanya, iaitu subhanallah bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ar-ridha wa zinatal arshi la malja'a wa la manja min Allah illa ilayh, subhanallah adada asy-syaf'i wal witri wa adada kalimatihi at-tammati kulliha, as'aluka as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina khair khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan demikian lagi setengah daripadanya kata Al-Arif Billah Sayyidi As-Sanusi pada risalahnya yang bernama Mujarrabat, nafa'anallahu bi barakatihi. Barang siapa membaca akan doa ini pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malamnya, tiada mengenal akan dia anak-anak, dan tiada dipedang dan tiada pedang, dan tiada mencapai akan dia daripada setru suatu yang dibencinya, dan tiada mengenal akan dia padah, dan tiada mati selama ada yang membaca akan dia. Maka jika dikehendak Allah akan sampai takdirnya, nescaya dilupa akan dia daripada membacanya, dan iaitu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman daiman. Harastu nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamut, wa alja'tu dhahri fi hifdhi dhalika lil hayyil qayyum wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuram wa la yudam wa la yustabahu wa fi dhimmatihi wa dhamanihi alladhi la yakhfiru ضمان عبدي واستمسكت بالعروة الوثقى ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Maka diulangkan فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 kali. Dan demikian lagi setengah daripada orang memeliharakan sembahyang dan yang mendirikan baginya ia habis dah 4 lain. Besar. Baik, kita undur ke belakang sikit tengok. Iaitulah yang pertama sekalinya masalah selepas daripada tadi dan demikian lagi sunat amalan itu diambil daripada beberapa orang ulama. Dia panggil doa orang-orang yang saleh selepas daripada sayyidul istighfar itu. Jadi di antaranya subhanad daimil qaim, subhana itu ada anda jumpa dalam kitab Al-Habaib fi Akhbaril Malaik. Dia kata diriwayat oleh Ibnu Asakir, Abu Bakar Al-Wasiti. Jadi payahlah dari segi penilaian, dari segi hadisnya agak sukar. Cuma bolehlah kita ambil dengan zaman yang kita ada hari ini. Ambillah zikir-zikir yang senang kita amal. Di antara yang saya cadangkan zikir lepas pagi dan petang, yang salah satu daripada yang saya usahakan iaitulah zikir waktu pagi dan petang. Kerana kita kumpul dalam zikir yang ringkas dan mudah. Sanak-sanaknya sama ada yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada di kalangan sahabat. Jadi ambil yang mudah, yang senang. Cuma dalam kitab ini ada satu yang di tengah tu. Demikian lagi nakal daripada Arif Al-Bakri, iaitulah dipanggil salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq. Ini dia panggil salawat al-Fatih. Salawat al-Fatih ini telah dibahas panjang oleh ulama-ulama zaman dulu dan juga ulama semasa sekarang. Yang pertama, dari sudut maknanya, mereka mengatakan makna itu dihuraikan, dijelaskan sahih maknanya. Tapi sirah selawat ini tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini satu selawat yang diambil daripada kumpulan At-Tijaniyah. Tanda situ, kumpulan At-Tijani. Kumpulan At-Tijani ini mereka mengatakan selawat ini. Ini saya nak bincang tentang Tijani, bukan bincang tentang kitab ini. Dia kata apa? Siapa baca selawat ini sekali, selawat Al-Fatih ini, lebih baik daripada baca Quran sittati alafi marrah, 6,000 kali. Jadi kalau kita tengok di sini agak teruklah sikit. Tak munasabah satu selawat mengatasi Quran 6,000 kali. Jadi Tijani hari ini rais dia dipanggil Syekh Ahmad At-Tijani. Mazhab ini, kumpulan Tijani sedang masuk di Malaysia sekarang ni. Yang kita harap kajian tentang mereka akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Perjumpaan secara tertutup sudah dibuat, dihadiri mengikut sanad yang sampai kepada saya oleh orang yang hadir sendiri dalam majlis itu. Telah hadir bersama dalam perbincangan ini oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullah taala. Dia sendiri pergi jumpa dengan pengikut Tijani untuk memperjelaskan. Mereka mendakwa bahawa dia datang ke Malaysia ini, orang Arab mari sini mendakwa dia ni wakil Nabi untuk bawa selawat ini ke Malaysia. Dan respon selepas perbincangan itu yang anda terima, mereka ada di kalangan pengikut mereka mengatakan kalau malaikat turun dari langit pun dia tidak akan terima, apalagi Nuruddin Al-Banjari. Wallahu a'lam. Jadi setakat mana yang kita nak. Jadi kita harap pihak berkuasa di Malaysia menjelaskan kepada masyarakat dengan cepat tentang firqah Tijaniyah yang masuk dalam negara kita hari ini secara meluas. Tapi ada segi selawat ni, para ulama mengatakan lam tasbut hadhihi sirah. Sirah selawat ini tak mari daripada Nabi, dia mari daripada Ahmad Tijani. Dan tak disebut maknanya, boleh dibahaskan. Bukan semua salah. Kadang-kadang kita tidak faham istilah qaul yang menyebabkan kita menyalahkan orang secara total. Tapi kalau kelebihan 6,000 tadi, itu memang jelas lah terlalu melampau dalam masalah ini. Macam hari ini orang ada pertikai hadis bacaan yang dibaca oleh sebahagian ustaz, hadis apa ni, ilahi lastu firdausi ahla wala aqwa ala narjah. Ada yang menyesatkan dan ada orang yang terlalu mempertikaikan. Kita boleh kata bacaan ini tidak warid pada Nabi, sahih. Dianya adalah merupakan syair yang dibaca oleh orang-orang yang terdahulu.
Tapi dari sudut maknanya, apakah bermakna ilahi lastulil firdausi ala, hei Tuhan, aku ni bukan ahli firdaus, bukan makna kita menolak syurga. Apakah ada orang faham sedemikian? Setakat yang anda faham sikit-sikit bahasa Arab ni, saya tidak nampak orang yang baca ini mengatakan saya tak nak syurga. Tak. Bahasa ini bahasa berkias, bahasa sastra, kiasan kepada cakapan. Contohnya orang mari rumah kita kata makan nasi ya. Kita tak kata nak buat sedap-sedap sikit. Biasa kita akan kata baru je makan dah hari ni. Taklah pagi-pagi tadi lah. Dia tak kata nak. Dia pun makan dah tadi. Tapi kawan ni pun dah makan dah pagi tadi, tengah hari ni tak lagi. Jadi dia betul balik keadaan tu. Dia takut kawan tu tak masuk sungguh, terlepas dia. Sama juga orang ni, ilahi lastulil firdaus. Ya Allah, aku nak pergi syurga bukanlah layak dengan amalan aku yang sedikit. Wala aqwa ala nar, tapi aku juga tak mampu nak pergi ke neraka, tak mau. Jadi fahabli taubatan, berilah kepada aku taubat. Ini baca syair-syair orang ni dengan sastra yang dia ada, kefahaman-kefahaman yang betul. Banyak ayat-ayat, bait-bait syair kadang-kadang kita baca kita tak faham, yang menyebabkan kita beri kritikan yang lebih daripada orang tu nak. Itu pun satu masalah yang timbul. Jadi dalam masalah salat al-Fatih ni, kita tetap mengatakan dia ni tidak sabit, bukan daripada Nabi, dia mari pada Ahmad At-Tijani. Jadi sebaik-baik selawat yang kita baca, anda sebut awal dulu, iaitu selawat yang Nabi kita ajar kepada beberapa orang sahabat, selawat Ibrahimi. Itu yang warid, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ni daripada Al-Arif As-Sayyidi Sanusi, iaitulah dalam kitab Mujarabah mengatakan siapa dia baca doa ni, orang ni jadi kebal. Ini pun jangan. Tapi kalau nak terang sungguh, test. Lepas kita baca doa ni, ambil anak panah tengok. Coba, kalau jadi. Kalau tak jadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apalah, itu gurau. Tapi yang sebenarnya, kita nak sini kebal daripada api neraka. Kebal atas dunia ni mati juga akhirnya. Jadi saya naknya kebal di mana? Kebal dengan api neraka. Jadi nak kebal dengan api neraka, yang pertama sekali, biarlah akidah yang kita pegang ni akidah yang jelas, yang benar, tauhid kepada Allah, jauh daripada syirik. Kemudian amalan yang kita buat, biarlah apa yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang telah diputuskan oleh para ulama, dia kan salafus salih, para sahabat dan tabi'in, dan ulama-ulama besar seperti imam-imam yang 4 dan lainnya. Kemudian itulah di antara zikir yang ada di sini. Berakhir majlis kita ini dengan salatul jamaah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam bab salatul jamaah. Hari ini banyak soalan, kita tengok apa yang sepatutnya. Ada soalan yang berkaitan, yang tak berkaitan tu boleh apa ni, boleh tanya dekat luar. Soalan yang pertama, jika kanak-kanak lalu berlari depan kita solat, adakah kita wajib halang? Jadi sama juga, kanak-kanak pun kena sekat, biar dia mari kat belakang, masuk ke belakang. Jangan ajar dia. Dan kalau boleh, ibu-ibu yang bawa anak ke masjid, bapa pun beritahu kepada anak, duduk sini, jangan berjalan, jangan lalu depan masalah. Itu kalau seorang, kalau dia lalu tengah saf, imam kat depan, tak ada masalah. Kita dah putuskan tadi, tak jadi masalah. Termasuklah di rumah kita sendiri, kita solat kat rumah, anak nak lalu depan, jangan. Anda ingat satu kes yang berlaku waktu anak-anak saya kecil dulu. Dia duduk dengar orang duduk mengajar di masjid, haram lalu depan orang salat. Saya tengok satu hari dia semayang tengok berkelahi kat luar. Saya kata, apa benda ni? Oh, dia kata, bapa, ni adik dia lalu kat depan, dia tahan nak lalu juga, dia tolak adik sampai menangis, rebah kawan tu jatuh. Tengok budak ni, kalau kita ajar betul-betul, dia pegang sunnah ni daripada kecil, dia tak jadi masalah. Itu pengalaman cerita anak saya lah, salah seorang daripada. Tengok adik dia menangis, bila kita pergi, jika adik dia tak irau nak lalu depan dia solat, dia larang. Tak irau juga, dia tolak, faqatilhu, dia pun tolak kawan tu. Dia kata, dia tatbik dengan sunnah yang dia belajar. Keadaan salat dalam gereja yang berselang guna dengan masjid, diguna satu bangunan dua fungsi. Hari salat Jumaat, hari salat lain salat orang lain pergi gereja. Macam mana nak buat macam ni? Adakah berlaku macam tu? Gili-gili salat ni, tempat-tempat pluralisme mungkin berlaku. Yang saya tahu, yang kita mengajar dekat Taman Tun tu, tukar parking je dah.
tukar parking ya, dengan dia bukan tukar masjid. Orang lelaki yang ikat rambut tiku solat, banyak yang jadi. Orang lelaki ikat rambut, Allah macam-macam juga. Pak cik nak jadi mak cik pula dia dah.